sesuai dan perlulah berasa sedikit sensitif kerana ini melibatkan agama dan melibatkan pelbagai pihak. Kita tidak mahu menuding jari. Sebelum itu kan kita nak kongsikan kepada anda, bukan menuding jari, ini bukanlah satu objektifnya, tetapi kita nak berkongsi kepada anda apakah keluar dari agama Islam ini sebenarnya satu jenayah dari sudut Islam, jenayah akidah. Jadi terus saja kita akan berkongsi. Ya, kita dah bersama dengan Ustaz Dr. Kamilin Jamilin, salah seorang pendakwah yang akan bercakap berkenaan dengan keluar Islam satu jenayah akidah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz. Sebenarnya pengisian di Malaysia hari ini memang amat bergunalah. Sebab apa? Sebab kita lihat sekarang ini, zaman-zaman sekarang ni, kebanyakan daripada kita ni macam mengambil mudah tentang perkara-perkara perkataan murtad ini sendiri. Sebab ada yang macam mempermainkan, ada yang macam mempersendakan. Seolah-olah mereka ni macam tidak takut tentang perkataan murtad ini. Bagi pahaman definisi pihak Ustaz sendiri, bagaimana Ustaz melihat tentang perkara ini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, insya-Allah. Pagi ini satu topik yang sangat penting kalau kita nak bincangkan tentang topik murtad ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sebagai riddah. Ini satu sebenarnya dalam Islam satu jenayah yang sangat-sangat besar. Sebab apa telah berikan kepada kita hidayah, kemudian kita tinggalkan hidayah tersebut. Kalau kata syirik itu adalah dosa yang paling besar, dosa yang sukar untuk Allah ampunkan, riddah ini satu dosa yang lebih besar disebabkan kita sudah mendapat hidayah Allah tetapi kita tinggalkan Allah. Jadi murtad ni adalah satu dosa jenayah besar yang membuatkan pelaku terkeluar daripada agama Islam. Yang mana murtad ni dia boleh berlaku sama ada daripada sudut hati, daripada sudut ucapan kita ataupun daripada sudut amalan. Boleh jadi daripada sudut hati kita boleh murtad, kita boleh terkeluar daripada agama Allah. Kalau kata dalam hati kita ini ada mendustakan Allah ataupun kita mempercayai di sana ada satu elemen lain, ada Tuhan lain, pencipta lain selain daripada Allah, ataupun dalam hati kita ini ada rasa marah yang tidak redha kepada Allah Azza wa Jalla, benda itu juga boleh membawa ke arah murtad. Begitu juga daripada sudut lisan, daripada sudut ucapan. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, sampaikan kita bercakap di atas dasar emosi kita, sampaikan kita memaki hamun Allah Azza wa Jal, sampaikan kita bercakap tentang sesuatu yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jal, itu juga boleh menyebabkan pengucapnya murtad. Macam tu juga daripada sudut amalan, daripada sudut amalan perlakuan kita, kalau nampak macam kita sujud pada berhala ataupun kita menghina musuh, macam-macam lagi perkara yang boleh membawa kita ke arah murtad itu sendiri. Yang ini sangat-sangat besar. Bahkan para ulama pun bagi tahu murtad ni, dosa ni, jenayah dia lebih besar daripada sekadar syirik ataupun kufur semata-mata. Tetapi kita dalam masalah kita nak deal dengan orang-orang yang keluar daripada agama ataupun murtad ni, kita tak boleh tergesa-gesa untuk nak menghukum seseorang itu sebagai murtad. Sebab di sana mungkin ada keuzuran yang mana kita tak menyebabkan kita nak hukum dia sebagai murtad ataupun kafir. Sebab boleh jadi orang tu jahil, boleh jadi kerana dia tidak dia memutarbelikkan nafs, boleh jadi juga kerana dia dipaksa, boleh jadi juga kerana dia tersilap. Kalau kata jahil ni, contohnya dia memang tak tahu, dia hidup daripada kecil, dia tidak mendalami agama, kemudian dia terbuat sesuatu yang menyalahi agama yang mana mungkin dia tak merasakan benda itu satu kesalahan pada permulaan. Itu yang ini kita kena berhati-hatilah daripada sudut ni, sebab mungkin di dalam keadaan yang jahil. Yang kedua, kalau kata dia memutarbelikkan nas, ini ada juga orang tu dia tahu tentang nas tapi dia tafsirkan ayat-ayat Allah yang di luar daripada apa yang kehendak Allah dan Rasulnya cakapkan, dia halalkan pada apa yang haram, dia haramkan apa yang halal. Yang ini boleh jadi real murtad lah. Kemudian ada juga yang dipaksa. Yang dipaksa ni kalau kata dia hidup dalam satu negara, di satu kawasan yang tidak membenarkan Islam itu berkembang. Jadi bila dia mengaku dia sebagai Islam, maka dia akan dibunuh umpamanya. Jadi dia terpaksa untuk nak berpura-pura keluar daripada agama. Yang ini kita tak boleh hukum dia sebagai murtad. Yang keempat ni orang yang tersilap. Orang yang tersilap. Boleh jadi kita tersilap, kita tak sengaja. Boleh jadi kita tertinggal ataupun sebab kita kurang ilmu kan. Yang ini kita perlu untuk nak kena investigate dulu, kita kena cuba
bagi dia sedikit ilmu dulu supaya dia boleh fikir. Dan hukum yang murtad ini sebenarnya bukan di tangan kita sebenarnya untuk nak menghukum seseorang itu sebagai murtad, tetapi dia lebih kepada ini adalah autoriti pihak berkuasa ataupun ulil amri kita. Biarlah mereka yang buat siasatan, biarlah mereka yang cuba untuk nak mendapatkan taubat daripada mereka, dan kemudiannya keputusannya adalah di tangan mereka, di tangan hakim, bukan di tangan kita netizen ni lah. Wallahu alam. Allahualam. Ustaz, bagaimana kita untuk menyumbang kepada perkara ini? Kita sebagai masyarakat Islam, kita ingin memberikan pendekatan yang terbaik. Kita tidak mahu menjauhkan lagi rakan sesama kita, saudara Islam kita dengan agama. Kalau mungkin mereka tersesat, kalau mungkin mereka tidak jumpa jalan yang sebenarnya, bagaimana pendekatan yang terbaik? Kata-kata kita, jari kita untuk berkongsi di media sosial. Sekarang zaman media sosial kan Ustaz, bagaimana pendekatan yang terbaik sekali? Sebab bila berlakunya kes ini, ramai sangat yang memberikan ataupun menjadi hakim dalam media sosial, terutama sekali netizen dan sebagainya. Kita sendirilah ingatkan diri kita. Bagaimana? Apakah mungkin cadangan daripada Ustaz sendiri? Ini memang satu perkara yang sangat dikesali. Sebab kita ni bila kita tengok ada sesuatu kemungkaran berlaku di depan mata kita, kita tak tahu macam mana untuk nak dakwah kepada seseorang itu dengan hikmah, dengan bijaksana. Padahal Allah dalam Quran sendiri dah bagi tahu pada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah kata kita serulah, kita bila nak ajak orang kepada agama Allah, kepada Allah Azza wa Jalla, dekatkan diri dengan Allah Azza wa Jalla, Allah kata serulah mereka dengan penuh bijaksana. Hikmah ni, ini very important. Maksudnya bijaksana ni dia boleh jadi berbeza situasi di antara satu sama lain. Kemudian Allah kata yang kedua, wal mau'izatil hasanah, kita bagi dia peringatan yang baik. Peringatan yang baik, bukan peringatan yang maki hamunnya, yang menjatuhkan seseorang itu. Dan Allah kata wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau kita perlu berdiskusi dengan mereka, membantah kemungkaran mereka, kita cuba untuk nak berdiskusi, berbantah dengan sebaik-baiknya yang cara, billati hiya ahsan, yang terbaik. Jangan kita pergi provok, jangan kita pergi maki hamun, jangan kita pergi hukum sana sini segesa-gesa. Tapi cara yang baik ini adalah cara yang mungkin berbeza daripada seorang kepada orang lain. Ada orang ni sensitif. Jadi kita tak boleh nak terlalu berkeras dengan dia. Ada orang ni mungkin dalam keadaan yang depression. Mungkin cara kita nak handle orang yang depression ni, cara dia berbeza. Ada orang memang disengaja. Dia memang sengaja nak menghina, dia memang suka tengok orang marah-marah ni semua, nak meraih perhatian. So cara dia mungkin lebih keras. Jadi hikmah itulah yang membezakan antara individu yang bijak ataupun individu yang sekadar untuk nak memuaskan hati diri. Itu yang kita tak maulah berlaku pada netizen kita. Baik, Ustaz, kita nak bercakap lagi berkenaan dengan media sosial. Kalau sebelum ni mungkin kita bercakap berkenaan murtad ni dari segi perbuatan, percakapan, tapi media sosial ni banyak ada yang mungkin niat ingin bergurau, Ustaz. Niat ingin bergurau, tetapi apabila mungkin mereka dah sedar bahawa gurauannya itu mungkin boleh mengakibatkan keluarnya keislaman mereka itu, dan apabila mereka ini tersedar, bagaimana caranya untuk mereka ni bertaubat? Adakah memang sah agaknya mereka ini dah keluar dari Islam dan memerlukan saksi untuk mengucap dua kalimah syahadah semula, ataupun bagaimana, Ustaz, apabila mereka dah sedar bahawa mereka ni melakukan kesalahan di media sosial, Ustaz? Bagi orang yang mungkin terucapkan kata-kata yang kufur di media sosial, kemudian dia disebut benda-benda yang seolah-olah macam mengeluarkan diri daripada agama, yang ini sebenarnya adalah tugas pihak berkuasa untuk nak memantau, menyiasat, untuk nak dapatkan penjelasan. Nak tengok situasi orang itu, adakah dia berada di dalam satu penyakit? Sebab sometimes kalau orang tu berada, misalnya dia ada bipolar ataupun dia dalam keadaan yang depression, kemurungan yang teruk, ada kemungkinan dia akan bercakap dan bertindak di luar kawalan. Jadi dalam keadaan ni kita nak pastikan dulu. Kemudian kita bagi di kaunseling, kita dapatkan kesedaran dia dan bagaimana kita tengok dalam keadaan rawatan itu. Ataupun kalau orang tu sengaja, maka itu terletak dalam pilihan dia. Cuma yang nak menghukum sama ada seseorang itu melakukan jenayah, salah ataupun tidak, bukan kita, tetapi adalah pihak berkuasa agama kita sendiri. Jadi implikasi dia besar. Kalau kita yang menghukum, kemungkinan kita yang akan menjalankan tindakan menghukum. Tetapi pihak berkuasa, dia akan menjalankan mengikut undang-undang. Ini sangat penting supaya tidak akan berlaku kekecohan ataupun mudarat yang lebih besar lagi.
Baik Ustaz, untuk kita sebagai Islam yang inginkan akidah dan juga level fahaman kita terhadap agama ini berada pada tahap yang sepatutnya, supaya apapun sekali yang datang, cabaran, dugaan pada masa akan datang ataupun segala ideologi untuk keluar daripada agama ini dapat ditentang kerana kita ada perisai tersendiri. Amalan yang mungkin boleh disyorkan daripada Ustaz sendiri untuk kita sebagai Islam amalkan supaya kita sentiasa berpegang teguh kepada agama kita, akidah kita. Silakan Ustaz. Ya, subhanallah. Ini soalan yang sangat baik saya kira. Dua mungkin jawapan yang saya nak berikan kat sini. Yang pertama sekali, kita kena belajar ataupun kita kena timba ilmu. Ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah, ilmu yang membuatkan kita semakin hampir dan semakin takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Daripada ilmu ni, insya-Allah jika kita amalkan, dia akan menghasilkan iman kita. Lagi banyak kita beramal dengan ilmu kita, maka akan lebih bertambah iman kita. Dan bila iman kita kuat, insya-Allah kita akan mampu menghadapi cabaran dan ujian-ujian berat dalam fasa kehidupan kita. Yang kedua adalah kita kena selalu berdoa pada Allah supaya dikurniakan keteguhan dalam hati. Kalau tak percaya, tengok. Kita selalu doa pada Allah. Kita selalu kan dengar orang doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa dalam surah Ali Imran. Wahai Tuhan kami, jangan engkau gelincirkan kami, hati kami ini setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Faham tak makna dia tuan? Besar makna dia. Maksudnya, ya Allah, janganlah kami ni sekarang kami di atas Islam, kami di atas jalan hidayah, tiba-tiba engkau gelincirkan hati kami, hati kita ini terpesong daripada agama, itu yang kita risau. Sedangkan Nabi SAW, manusia yang paling kuat imannya, manusia yang paling disayangi oleh Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, sentiasa doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini di atas agama Kamu. Bayangkan Nabi sendiri doa supaya diberikan ketetapan hati berada di atas agama Allah, ketaatan kepada Allah. Apatah lagi kita yang iman kita lemah, lalu berdoa, jangan pernah merasakan diri kita selamat. InsyaAllah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Banyak betul perkongsian Ustaz pada hari ini yang sedikit sebanyak kalau kita dengarkan selalu ni, insyaAllah kita juga berada pada tahap yang kan, yalah, orang kata berjaga-jaga dalam segalanya. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Jaga diri Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Itu dia Ustaz Dr. Kamilin Jamilin yang berkongsi dengan kita, bukan untuk menuding jari. Sekali lagi, kita pastinya serahkan segalanya kepada pihak berkuasa. Tetapi inilah yang akan terjadi jika kita tidak ada perisai, kita tidak ada apa dalam diri kita, asas agama, ataupun mungkin kalau tak ada lah, ini adalah masanya untuk kita pelajari